nampak ada seorang pakcik tua macam ni, macam membelakangkan dia tau. Lepas tu nak dijadikan cerita, si Dina ni, pakcik okey. Pakcik tu Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream. Malam sepi berteman kembali. So first thing first, aku nak ucap terima kasih kepada korang semua yang sudi wish birthday kita orang minggu lepas. Banyak aku terima DM dekat Instagram and banyak juga yang komen wish birthday dekat video sebelum ni. Dan aku minta maaf sebab kita orang belum lagi balas komen-komen korang. Kita orang ada baca tapi kita orang belum balas lagi. So insyaAllah kita orang akan balas. Dan yep, macam korang nampak dekat belakang aku ada satu patung warna kuning dan satu patung warna putih, which is hadiah birthday daripada parent kita orang. Kedua, sebelum kita start masuk dekat kompilasi kita, so dekat tangan aku ni ada satu produk which is minyak wangi yang aku baru je dapat petang tadi, iaitu Harum Perfume. So basically kotak dia macam ni and produk dia macam ni, okay. So based on bau dia, aku dapat agak yang benda ni memang minyak wangi yang dapat tahan lama lah. Cumanya yang ada kat tangan aku ni cuma sampel untuk perempuan. So aku tak pakai, tapi bau dia memang kuat gila lah. Tapi korang jangan risau sebab memang ada lelaki dan perempuan. Macam korang boleh tengok dalam gambar, ada lelaki dan perempuan. So kalau korang berminat untuk dapatkan Harum Perfume, korang boleh contact nombor yang kita orang terterakan dekat description. So memang sesuai kalau korang nak dapatkan untuk hadiah mak ayah korang ataupun orang-orang yang korang sayang. So yap, boleh dapatkan dekat description di bawah. Bau wangi pun dah, apa kata kita tambah malam kita dengan bau-bau keseraman, dengan kompilasi yang cukup menjadi kegemaran aku, iaitu 3 kompilasi seram tandas puaka. Lupa aku nak bagi tahu yang kisah seram tandas puaka ni adalah part 3, di mana kalau korang nak tengok part 2 dan part 1 punya kompilasi kisah seram tandas puaka, korang boleh check dekat video-video kita orang sebelum ni. And macam biasalah, sebelum kita ke kisah pertama malam ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button so bila kita orang update video-video terbaru, korang tak akan terlepas satu pun daripada video-video Physics Studio. So yap, aku buka gelanggang malam kita dengan satu kisah yang bagi aku memang cukup seram. Sebuah kisah yang aku bagi tajuk Aku Dengar Kat Tandas Ada. So kisah Aku Dengar Kat Tandas Ada terjadi kepada salah seorang pelajar institusi pengajian tinggi yang kita ambil nama Kimbayo, iaitu Haikal. So Haikal ni dia adalah seorang pelajar seni bina atau architecture, di mana waktu gangguan ni berlaku, dia berada di satu semester, iaitu minggu ke-14. So untuk pengetahuan korang, minggu ke-14 dalam satu semester adalah satu minggu yang amat memenatkan, meletihkan, menyeksakan. Sebab di minggu ke-14 ni lah korang kena submit semua assignment korang. Kalau ada exam, korang kena jawab exam, korang kena study and jawab exam, and banyak tugasan-tugasan terakhir korang yang perlu korang siapkan and submit dekat lecturer-lecturer korang. So sama halnya dengan si Haikal ni, bila dah masuk ke minggu 14, si Haikal ni pun memang banyak kerja lah. So nak dijadikan cerita, dia ni pun bila dia buat kerja, and bila dah tengok jam pukul 3 and dia dah rasa penat, mata pun ngantuk, dia pun nak balik lah dekat dia punya kolej kediaman, okay, tempat tinggal dia. Di mana ketika tu si Haikal ni berada dekat studio tau, yang mana studio ni lah diorang gunakan untuk buat kerja-kerja diorang. Si Haikal ni pun balik lah pergi dekat kolej kediaman dia. So dia pun berjalan, and kalau ikutkan perasaan dia, dah penat. Kalau boleh dia time tu nak tidur je lah. Cuma tu lah, bila dah banyak buat kerja berpeluh-peluh, takkan nak terus tidur kan. So dia rasa macam tak apa lah, aku mandi dulu bersihkan badan, baru aku nak tidur, baru selesa kan. So
So dia ni pun pergilah masuk bilik dia, ambil alatan, berus gigi, sabun, tuala semua, and pergi ke tandas. So macam kolej kediaman biasa, tandas ni berada di hujung sekali, di hujung koridor. Dan dia kata jarak bilik dia dengan tandas tu tak jauh pun, dalam 2 meter je. So dia pun pergilah ke tandas dalam waktu pukul 3.30 macam tu. So dalam pukul 3.30 ni dia pun pergilah seorang-seorang ke tandas. Sebab nak dijadikan cerita, budak-budak architecture je lah yang bangun and still berjaga waktu tu. So dia pun pergi ke tandas seorang-seorang. So bila dia masuk tandas, untuk pengetahuan korang, tandas dia ni ada 4 kubikel tau. Di mana keadaan dia 2 kubikel menghadap 2 kubikel. So keadaan dia ada 2 lah, 2 kubikel. And depan 2 kubikel tu ada 2 lagi kubikel. Satu daripada 4 kubikel tu adalah tandas OKU tau. So masa Haikal ni nampak tandas OKU tu, dia rasa macam agak menyeramkan lah. Sebab keadaan tandas tu sendiri dah teruk tau. Dah lusuh, dah cat-cat dah terkopak. And dia kata sinki yang ada kat dalam tu pun macam dah retak-retak. So memang nampak keadaan tandas sudah uzur. Apa yang special pasal tandas ni, ada satu grill tau. Satu grill yang digunakan untuk tutup tandas ni. Sebab kan dia kata tandas sudah lama tak guna. Sebab pihak pengurusan kolej dah letakkan pelajar-pelajar orang kelainan upaya ni dekat bahagian bawah. So diorang tak perlulah naik ke atas tingkat 3 di mana tempat si Haikal ni duduk. So pelajar-pelajar OKU ni ditempatkan di bahagian aras bawah. So diorang tak perlu naik tangga nak pergi ke tandas. Diorang boleh guna je tandas kat bawah. So bila dekat aras 3 tu dah tak ada pelajar OKU, so tandas tu pun dah ditutup lah. Tandas tu dikunci. So bagi si Haikal ni, dia tahu tandas tu ditutup sebab dah tak ada orang guna lah. So pihak pengurusan pun kunci lah. Tapi ada kisah di sebalik tandas tu yang mengatakan dia dikunci bukan sebab tak ada pelajar OKU yang lain, tapi sebab ada kes pelajar orang kelainan upaya ni yang bunuh diri kat dalam tandas. Cuma si Haikal ni dia jenis yang tak percaya sangat benda-benda macam ni. Dia percaya pasal alam gaib, pasal benda-benda gaib ni. Cuma itulah, dia ni macam kurang percaya bila orang cakap, kau jangan pergi tau, jangan pergi dekat loker ni ada something ni, kau jangan pergi kat tandas ni sebab aku dengar kat tandas ni ada sekian-sekian macam tu lah. So dia ni kurang percaya kalau ada orang cakap benda-benda macam tu. So bila dia nampak tandas tu, dia pun masuklah ke tandas yang berhadapan dengan tandas OKU yang ada grill tu. Dia masuk ke tandas tersebut. So dia pun masuk tandas tersebut, mandi and bersihkan badan. Lepas tu dah settle mandi, dia pun ambil lah tuala dia ikat daripada pusat sampai lutut. So masa dia dah habis mandi ni, dia menghadaplah ke pintu nak keluar tandas. And bila dia menghadap ke pintu, bermakna dia menghadap ke tandas OKU tu, cuma dihalang oleh pintu lah. So masa dia nak keluar, dia ada dengar satu bunyi. Dia dengar bunyi seakan-akan ada orang ketuk grill yang ada kat depan dia tu. And bunyi tu perlahan tau, macam makin lama makin laju. So dia macam siapa yang ada dekat bilik air ni kan? Dah pukul 3.30. Macam budak mana yang macam agak gila lah nak buat hal dekat tandas waktu pukul 3.30 kan. So dia pun macam dalam perasaan dia ingin tahu ni, dia pun membongkokkan badan dia. Sebab dekat pintu tandas dia tu ada bukaan kecil dekat bahagian bawah pintu. Ada ruang untuk kau tengok apa jadi kat luar. Dalam 30 cm macam tu lah, untuk kau tengok apa-apa jadi kat luar. So dia pun bongkok lah, nak tengok ada orang ke kat luar tu kan. Dia pun bongkokkan badan tengok. Dia tengok. Dia si Haikal ni, dia masa dia bongkok tu, dia terkejut sebab dia nampak ada kaki, babe. Ada sepasang kaki tengah berdiri tepat dekat depan dia. Yang membezakan diorang ni cuma pintu tandas dia tu je. So bila dia nampak, dia terkejut lah. And dia terkejut bukan sebab dia nampak sangat kaki tu, cuma dia kata kaki tu keadaan dia pucat macam tak ada darah, babe. And tambah lagi, dia dekat kaki yang dia nampak tu ada nanah dengan kudis berlambak kat situ. And dia kata memang nanah-nanah tu dah keluar. So dia pun terjatuh. Dia terjatuh ke belakang. Dia takut.
Dia tengok kaki tu. Dia tengok kaki kat depan tu. Pergilah. Pergi. Sebab kalau kita nampak benda yang seram atau benda yang menakutkan dekat tandas, mesti kita akan tengok. Macam takkan kita berjam mata kan. So dia tengok. Dia perhatikan. Pergilah. Dia tengok kaki tu. Nak dijadikan cerita kaki tu ke belakang. Belakang. Ambil step ke belakang. And then kaki kanan pergi. Kaki kiri jatuh. Kaki kiri jatuh macam terputus daripada lutut. Dia jatuh and dia kata memang dekat yang bahagian terputus kat lutut tu dah mereput dah. So ke bawah tu memang nampak lah nanah, kudis semua. Bila dia nampak macam tu, dia terkejut. Dia terkejut macam astagfirullahaladzim. Dia pun tak tahu. Tak nak buka, benda tu ada kat depan. So memang dia duduk kat dalam tu, dah stay kat dalam tandas tu. And tiba-tiba dia dengar ada orang menangis. Kau bayangkan kau kat dalam tandas seorang-seorang, dekat depan ni kau tahu ada something, and then dengar bunyi menangis. Masalahnya bunyi menangis tu bukan kat luar, babe. Bukan kat luar, dekat atas. Dekat atas. So mungkin korang expect macam, oh ni ada lah benda tengah mengintai dia. Tapi tak, benda ni bukan mengintai, babe. Dia nampak. Bila dia dengar bunyi tangisan, dia dengar macam tu, dia tengok atas. Nampak ada satu jasad yang tengah tergantung dekat siling, babe. Tergantung sambil tengok dia. Benda tu tengah tergantung. Tengok dia menangis, babe. Menangis. Yang keluar tu dia kata air mata darah. Tapi itulah, darah yang keluar tu macam bukan warna merah sangat. Dia lebih kepada hitam. Dah nampak macam tu, dia pun macam dah tak tahan lah. Dia tak nak tengok, dia pejam mata. Nak baca ayat-ayat suci Al-Quran pun dah tak keluar. Dia pejamnya mata. And then bila masa berlalu, keadaan tenang seketika. And then dia nampak kaki dia dah tak ada. Bunyi besi-besi semua dah tak ada. And dekat atas tu, benda yang jasad yang tergantung tu pun dah tak ada. Dia pun apa lagi? Ambil can dia keluar daripada pintu and dia pergi kat dorm. And keesokan paginya dia cerita dekat member dia. Kita ambil nama Asfar. So keesokan paginya dia bagi tahulah Asfar. Weh Asfar, aku tahu tak, semalam aku nampak ni tau. Aku nampak ada cerita semua benda tu. And then apa yang mengejutkan si Haikal ni adalah jawapan Asfar. Asfar kata, tu sebenarnya aku nak bagi tahu kau ni, adalah aku dengar cerita. Sebenarnya tandas OKU yang ada grill tu ditutup bukan sebab dah tak ada orang pakai dah, tapi sebab sebelum ni ada 2 kejadian kes bunuh diri berlaku kat tandas tu. Di mana yang aku dengar ada seorang ni pelajar orang Kelana Upaya yang dia ni stres, tahulah kena bully ke apa kan. Dia stres, dia masuk dalam tandas, dia kunci pintu and dia makan racun tikus. Dan aku tak ingat sangat keadaan dia macam mana. Keadaan dia kuduk. Kaki dia kuduk dulu. Memang dia cerita. Nak dia ringkaskan cerita, dia bagi tahu lagi. And kes kedua bunuh diri kat tandas tu adalah pelajar tu dia gantung diri dekat tandas OKU tu. So kisah pertama ni bila aku dapat kisah pasal aku dengar kat tandas ada, aku macam wish, gila teruk dia kena kan. Memang kalau kita nampak dia ni jenis yang macam tak percaya sangat kalau ada urban legend kan. Tapi bila kena tu memang lepas ni kisah dia tu jadi urban legend kat sekolah dia. Dan bercakap pasal urban legend ni, dia membawa kepada kisah kedua kita malam ni. Okay? Kisah kedua iaitu kisah yang terjadi di Universiti Zikri sendiri. Okay? Yang betul atau tidak tu kita tak tahulah. Tapi kisahnya adalah satu kisah yang diceritakan oleh senior Zikri sendiri. So dekat mana Zikri belajar, tu korang kena cari sendiri lah. So tanpa buang masa, jom kita ke kisah kedua malam ni. Sebuah kisah ringkas yang kita orang bagi nama
tak baca Al-Mulk ke? So, kisah tak baca Al-Mulk ni terjadi kepada salah seorang pelajar lah. Salah seorang pelajar di University Tut, sebuah institusi yang Zikri belajar sekarang. Untuk mengetahui korang, tempat yang Zikri belajar ni, dia punya kolej kediaman, dia macam rumah tau. Dia macam rumah di mana bila korang masuk rumah tu, dia macam ada ruang tamu, and dia ada bilik di mana setiap bilik boleh menempatkan 2 orang, and lagi dia ada pantry, and ada tandas lah. So, untuk lebih jelas, keadaan ni macam ni tau. Kau masuk je dekat dorm, kau boleh nampak terus ruang tamu, and ada satu ruang yang kau boleh berjalan, and dekat situ ada sebelah kanan ada bilik, and sebelah kiri pun ada bilik, tapi setiap bilik menempatkan 2 orang, and dekat hujung sekali adalah tandas macam tu lah. And nak dijadikan cerita, pelajar ni yang kita ambil nama Kim Bayo juga, Lutfi. Okay, Lutfi. So, Lutfi ni satu malam dia terjaga tau, dalam pukul 3 pagi. Nampak? Kenapa kena 3 pagi? So, dalam pukul 3 pagi ni dia terjagalah sebabkan perut dia buat hal. So, dia bangun and dia keluar. Bila dia keluar, selalunya dorm tempat tinggal diorang ni, diorang akan padam tau semua lampu. Macam ruang tamu semua diorang akan padam lampu. Melainkan bilik kalau ada buka pun mungkin meja belajar ke. And lampu yang dibuka selalunya adalah bahagian pantry, bahagian tempat korang nak masak-masak macam tu, and dekat bahagian tandas. So, biasa lampu tu lah yang akan menerangi seluruh laluan-laluan untuk ke tandas. So, bila si Lutfi ni bangun and buka pintu nak pergi tandas, dia pun keluar dalam keadaan gelap yang ada biasan-biasan cahaya tu. Dia pun berjalan lah nak ke tandas dia. Berjalan. Dia nampak ada seorang makcik tau. So, yang ni aku macam kurang faham lah. Yang ni aku tak faham si Lutfi ni kenapa dia tak perasan. Dia jalan dekat dalam rumah tau. Dia jalan and dia nampak ada seorang makcik yang berpakaian baju biru. So, bila nampak baju biru tu, dia ni dah faham lah. Baju biru adalah cleaner, okay? Makcik cleaner. So, bila dia nampak makcik cleaner ni, dia pun macam tegur lah. Dia kata, "Assalamualaikum makcik." So, nak pergi tandas. Tak tahulah kenapa si Lutfi tak perasan. Mungkin sebab dia mamai, and mungkin sebab dia dah nak lepas ke hajat sangat. So, dia pun nak pergi ke tandas. So, masa nak pergi tandas tu, makcik tegur dia. "Nak." Macam tu. So, dia macam kenapa makcik? Dia kata macam tu. And makcik ni cakap, "Sini memang tak baca Al-Mulk cakap macam tu. Lepas tu si Lutfi ni macam, "Tak ada makcik. Sini tak baca Al-Mulk dah. Kalau baca pun baca-baca sendiri lah. Kalau kat surau diorang tak baca Al-Mulk." And yang mengejutkan, makcik ni cakap, okay, dia tak ada jump scare tau. Cerita ni dia macam bukanlah jump scare yang tiba-tiba nampak menggila-gila, tak ada. Tapi yang menyeramkan, bila makcik ni cakap, okay, makcik ni tanya, "Sini tak baca Al-Mulk ke kan?" Mungkin sebab makcik tak dengar, daripada isyak tak dengar pun baca Al-Mulk kan. So, si Lutfi ni cakap, "Tak ada makcik. Sini memang, tempat ni memang tak baca Al-Mulk. Memang dekat surau pun diorang tak baca. Kalau nak baca pun baca sendiri." And makcik ni cakap, kalau korang boleh bayangkan, dekat tempat yang gelap tu, makcik ni cakap, "Oh, tak baca Kalau tak baca, lagi makcik suka." Dia cakap macam tu. So, si Lutfi ni macam pelik lah, macam. Tapi time tu dia tak syak apa-apa. Dia pelik macam, apa hal makcik ni kan? Patutnya kalau baca surah lah lagi afdal, lagi bagus kan. So, dia pun teruslah ke tandas. Habis lepas ke hajat dia, and then dia balik ke dalam bilik dia balik. Sampai dalam bilik nak tidur lah. Masuk bilik, ambil selimut, baring. And masa dia baring tu lah baru dia terfikir, kejap. Sekarang pukul 3 pagi, babe. Sekarang pukul 3 pagi. Acik cleaner, okay, pekerja-pekerja pembersihan ni, selalunya diorang akan muncul pada pukul 6 pagi macam tu, seawal 6 pagi atau 7 pagi macam tu. And habis lewat pun aku rasa 6 petang macam tu dah habis dah. Ni pukul 3. Okay, pukul 3. And sekarang dia ada dekat tingkat atas tau. Bukan bersihkan dekat tingkat bawah, dia bersihkan dekat tingkat atas bilik si Lutfi ni. Dan dia ada kat dalam rumah. Dia bukan bersihkan kat koridor, dia bersihkan kat dalam rumah. Kalau korang dapat macam simpulkan lah daripada cerita ni, kenapa makcik tu boleh ada kat dalam bilik Lutfi? Alah asbab dia mungkin tak ada perlindungan berasbab daripada surah Al-Mulk tu.
And tak tahulah sama ada based on peristiwa tu ke, atau pihak kolej memang dah tetapkan di mana selepas kejadian tu setiap malam akan dialunkan bacaan surah Al-Mulk daripada surau. So aku tahu kisah kedua ni kisah yang agak ringkas, tapi dia merupakan bagi aku memang satu kisah urban legend yang sangat bermanfaat lah. Dia bukan urban legend yang macam mengarut macam tu. Dia urban legend yang ada moral of the story. Moral of the story daripada kisah tu adalah, kalau nak tidur, bacalah ayat-ayat perlindungan dulu ke, bacalah doa tidur. Korang boleh amalkan, baca 3 kul, baca 3 kali surah Al-Ikhlas, and baca doa tidur. Tapi kalau korang rajin, bolehlah baca Al-Mulk macam budak-budak asrama semua kan. Kalau korang dapat baca memang. So kita terus ke kisah terakhir malam ni. Okay, sedar tak sedar dah kisah terakhir dah. So jom kita ke kisah terakhir malam ni. Kisah yang aku bagi nama Jaga Malam. So kisah Jaga Malam ni terjadi kepada salah seorang pelajar asrama perempuan, yang di mana kita ambil nama Kimbayu, Irdina. Okey, kita ringkaskan, kita panggil Dina. So Dina ni adalah anak bongsu daripada satu keluarga yang sangat manja lah. Dikatakan sangat manja dengan keluarga dia, sampailah ayah dia ni macam nak si Dina ni berdikari. Okey, kena jauh daripada family, duduk asrama. So si Dina ni pun dihantarlah jauh daripada family, and bermulalah kehidupan dia sebagai seorang pelajar berasrama. Kisah seram yang terjadi kepada Dina ni berlaku pada pukul 3 pagi juga. Okey, pada pukul 3 pagi, di mana waktu tu si Dina ni terjaga sebabkan dia ni sakit perut. Dikatakan yang dia dah makan 3 bungkus Maggi kari macam tu lah. So dia memang dah perut dia dah memula. So dia pun nak pergi tandas. So macam biasalah, bila kita nak pergi tandas mestilah takut, lagi-lagi kalau kau duduk asrama. So dia ni pun kejut lah member dia. Aisyah, cepatlah teman aku nak pergi tandas, aku sakit perut ni. Lepas tu si Aisyah ni macam tak bangun-bangun, tidur mati, tidur nyenyak. Lepas tu dia macam, aduh. So si Dina pun macam, alah tak engkau lah. Dia pun nak pergi tandas. Nak pergi tandas, koridor gelap. Koridor nak pergi tandas tu gelap. So dia macam, aduh. Tu dia balik lah dekat dia punya katil, and macam mana ni? Tak kira lah. Dia memang dah tak tahan, and then dia pergi balik. Dia terus pergi ke tandas di hujung koridor. So dia pun berlari lah pergi ke tandas. So sesampainya si Dina ni kat tandas, dia nampak lampu terbuka. Lepas tu terpadam. Lepas tu terbuka balik. Macam ada orang petik switch. So dia pun macam pelik macam, siapa main lampu ni kan? And tiba-tiba dia nampak ada seorang jaga keluar daripada tandas tu. So dia nampak macam, Pak Ali ni. So dia pun pergilah masuk ke tandas. So untuk mengatakan korang, Pak Ali ni adalah jaga dekat sekolah tu. And mungkin orang tertanya kenapa dia guna tandas perempuan kan? Mungkin sebab dia tak tahan. Okay, sebab dia tak tahan, tengah-tengah kunci jam dia tak tahan, and dia masuklah tandas perempuan. Dia ingat tak ada orang pakai. And tiba-tiba si Dina ni sampai. So Dina ni sampai, dia pun masuklah pergi tandas. Dah lepaskan semua hajat dia, lega semua. Dia pun keluar daripada tandas and basuh tangan, basuh muka macam tu. So tengah-tengah dia basuh tangan dengan muka dia ni, dia perasan cermin yang ada dekat depan dia. So fungsi cermin, macam korang tahu, adalah untuk pantulkan refleksi. Masalahnya, si Dina ni cakap cermin yang ada dekat depan dia je yang memantulkan gambaran ke belakang. Cermin-cermin lain kat keliling dia gelap weh. Gelap, macam tak berfungsi. Tapi dia macam buat dek je. Mungkin sebab gelap ke, yang dia tak nampak ada pantulan ke belakang. So dia buat dek je lah. And then dia teruskan basuh muka. Basuh muka. Dia dengar ada suara, macam tu. Suara tu dia macam, okey, dia dengar dia bunyi macam ada seseorang tengah mengerang kesakitan. Oh, dia macam, siapa pula tengah-tengah malam ni kan? Pukul 3 pagi. So dia macam, ni ada macam kawan Pak Ali ke yang masih guna tandas and mungkin terjatuh ke. So pada awalnya si Dina ni takutlah sebab dia perempuan. So dia takutlah nak check kalau ada orang jatuh ke, dia takut. Tapi sebabkan suara tu makin lama makin kuat, dia macam, tak apa, aku check jap. Dia check satu-satu. Buka kubikel pertama, tak ada orang. Dia pergi ke kubikel kedua. Buka kubikel kedua, tak ada orang. Buka kubikel ketiga,
dia nampak ada seorang pakcik tua macam ni, macam membelakangkan dia tau. Lepas tu nak dijadikan cerita, si Dina ni, pakcik okey. Pakcik tu pandang dia sambil cakar pipi. Kuku dia cakar pipi sampai berdarah. Pandang dia macam tu. Memang si Dina ni nampak macam tu, dia belah. Dia nak cari Pak Ali yang baru keluar daripada tandas tu. Nak cari, tapi disebabkan pondok jaga jauh daripada tandas tu, so dia pun lepak dekat satu bilik rehat tau. Dia lari macam nampak satu bilik rehat atau bilik sakit, dia masuk bilik tu, and dia macam duduk senyap. Mungkin dia takut benda tu kejar dia kan. Takut. Tiba-tiba dia nampak ada 2 lembaga putih tengah sapa dia, macam tengah datang dekat dia macam tu kan. Lepas tu dia pun takut. Dia takut. Dia pun menjerit. And rupa-rupanya 2 lembaga putih tu adalah senior diorang. Yang cuba takutkan si Dina ni. Sebab sebelum ni senior ni ada cerita kisah-kisah seram. So mungkin malam tu diorang nak pedajal budak-budak ni, diorang pun menyamar jadi hantu alamat tersebut. Si Dina ni macam, "Weh, akak dengar ni. Tadi Dina ada nampak ada pakcik, dia cakap muka sampai darah macam tu." Dia cerita dekat akak-akak sini ni. Akak-akak sini ni pun berlari dia. Ikut dengan Dina nak pergi kat Pak Ali. Ikut join pergi kat Pak Ali minta bantuan. So diorang pun pergi kat Pak Ali. So diorang nampak lah dari kejauhan tu Pak Ali tengah berjalan nak pergi dekat pondok jaga. Diorang pun kejar. Pak Ali yang nampak diorang tengah kejar ni lari lah, sebab benda tu kan diorang pakai baju putih, nampak macam tengah kejar Pak Ali ni. Pak Ali pun lari lah. Pak Ali lari pergi kat pondok jaga. So diorang pun kejar, tak kira. Kejar juga sampai dekat pondok jaga. Lepas tu diorang cakap, Pak Ali. And diorang perasan Pak Ali ni tengah macam menunduk tau. Macam tengah cari something. Lepas tu dia macam, Pak Ali tadi saya nampak ni. Saya nampak ada pakcik tua, dia cakar-cakar, dia punya muka sampai berdarah. Pak Ali dengar tak ni? Lepas tu Pak Ali ni, dia macam tengah cari barang kan. Lepas tu Pak Ali ni cakap, garu macam ni ke? Dia pandang balik si Dina ni sambil cakar muka dia berdarah. Diorang yang nampak benda tu, diorang lari balik ke dom asrama diorang. And dekat dom asrama lah baru diorang nampak Pak Ali yang sebenar. Sebab Pak Ali ni kata dia terpaksa masuk dom perempuan sebab dia dengar tadi ada orang menjerit. So mungkin dia dengar jeritan Irdina yang kena sakat tadi lah. And bila sampai je dekat Pak Ali, diorang pun sempat lah ceritakan semua benda yang diorang nampak, sebelum akhirnya diorang bertiga pengsan dekat dalam dom tersebut. So selepas daripada kejadian yang diorang kata diorang nampak ada pakcik cakar muka, seram babe. Aku masa dengar ni aku dapat bayangkan macam budak yang dekat dalam movie Karak tu tau, yang mata keluar lipas semua, lepas tu cakar-cakar berdarah macam tu lah. Lepas daripada peristiwa tu adalah ura-ura kabar angin, cerita-cerita sampaian yang kata ada kes. Okay, ada kes di mana seorang tukang kebun yang mati sebab terkena pencakar sampah. So aku tak tahu lah betul ke tak. Tapi nampaklah relate pencakar sampah tu dengan muka dia yang cakar-cakar tu. So itu saja 3 kompilasi kisah seram tandas puaka bagi part 3. Aku adalah terima cadangan yang kata, bang boleh ke buat bang boleh tak lepas ni buat pasal PLKN. So kepada yang nak cari PLKN, sebenarnya kita orang dah ada pun buat. Korang boleh check dekat video sebelum ni. And ada juga yang minta, yang ni aku rasa macam best juga kan idea ni. And idea kedua, ada orang minta untuk buat kompilasi pasal UiTM. Sebab aku nampak ada banyak tau kisah seram pasal UiTM ni. Sebab UiTM pun banyak cawangan kan. So mungkin boleh buat satu hari nanti. Tapi untuk malam ni sekadar itu sahaja. Dan macam biasa, kalau korang sudi ikut perkembangan kita orang, korang boleh ikuti kita orang dekat akaun Instagram yang kita orang sediakan dekat bawah. Dan sekali lagi aku nak ingatkan, kalau korang nak dapatkan minyak wangi harum perfume,
Okay, korang boleh contact nombor yang kita orang sertakan dekat description, atau korang boleh je terus pergi dekat laman web diorang www.viewharum.com. Okay, so apa yang aku boleh cakap, memang bau dia memang kuat lah. And aku difahamkan yang minyak wangi ni boleh bertahan sampai 3 hari. Okay, kalau mungkin korang letak kat baju, mungkin boleh bertahan sampai 3 hari. And apa yang lagi penting adalah, ini adalah buatan tempatan, okay, orang kita sendiri. So siapa lagi nak sokong atau support orang kita kalau bukan kita sendiri. And aku nak mention, seperti yang dinyatakan, minyak wangi tu boleh bawa solat. So korang tak perlu risau. And sampai situ je kisah seram kita malam ni. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa hit notification button. So bila kita orang update video-video terbaru, korang takkan terlepas satu pun video daripada Fizik Studio. And macam biasalah, okay, kalau korang ada kisah-kisah seram, tak kisahlah kisah-kisah seram pasal apartment ke, pasal PLKN ke, pasal UiTM ke, pasal apa-apa pun, hatta walaupun ia terjadi masa korang tadika pun, okay, korang boleh hantar kat kita orang dekat fizikscream@gmail.com, FI2IK scream@gmail.com. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Kamsahamnida, miane, annyeong.